Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali pembelajaran kita kini pada tajuk balaghah, tajuk As-Sajak. Boleh rujuk di dalam buku modul terbaik SPM Keluaran Telaga Biru pada muka surat 133. Tajuk ini merupakan tajuk yang cukup penting dan tajuk sajak ini adalah di antara komponen di bawah tajuk Musanad Al-Badi'iyah. Musanad Al-Badi'iyah mempunyai 4 komponen penting, antaranya sajak, al-jinas, at-tibak dan al-muqabalah. Keempat-empat komponen penting ini perlu difahami dengan jelas dan perlu diketahui setiap contohnya dengan baik supaya apabila keluar dalam soalan kertas 1 khususnya, kita dapat mengecam mana satukah jinas, mana satukah sajak, mana satukah tibak dan mana satukah muqabalah dengan tepat. Baiklah, pertama sekali as-sajak. As-sajak tawafuqu fasilataini fi faqrataini aw aksar fil harfil akhir wa afdaluhu ma tasawat faqratuhu. Sajak ini adalah bermaksud persamaan. Tawafuq persamaan. Fasilataini pada kalimah akhir, dua kalimah akhir, fi faqrataini pada dua potongan ayat ataupun aksar ataupun lebih pada huruf akhir. Wa afdaluhu dan yang terbaik, persamaan yang terbaik adalah pada faqaratuhu, pada potongan-potongan ayatnya. As-sajak yang qasimu ila salasah. Sajak terbahagi kepada 3 jenis pembahagian. Yang pertama, makhtalafa fasilatuhu fil wazni wattafaqa fil harfil akhir. Makhtalafa, apa yang berbeza pada fasilatahu. Fasilatahu iaitulah kalimah akhirnya. Kalimah akhirnya berbeza pada wazan. Itu maksud dia. Dan wattafaqa sama pada huruf akhir. Contoh, al-insanu bi'adabihi la bizayyihi wasiyabihi. Kita tengok pada ayat bi'adabihi sama pada huruf akhirnya dan berbeza pada wazannya. Wazan adabihi adalah berbeza dengan wazan siyabihi. Manakala pembahagian yang kedua, maka na ittifaqu kalimataini al-akhiraini, itulah apa yang sama pada wazannya. Dua-dua kalimah tu sama pada wazan dan huruf akhirnya. Contoh, Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Perkataan khalafa sama dengan perkataan talafa dari sudut wazan dan huruf akhirnya. Begitu juga pada perkataan al-qulubi sama dengan al-hurubi. Sama dari sudut wazan dan huruf akhirnya. Manakala contoh yang ketiga, makanat fihi alfazu ihdal fiqrataini kulluha aw aktharuha ma yuqabiluha fil faqratil ukhra waznal qafiyah. Itu yang ketiga ni, dia persamaan itu wujud melebihi dua potongan ayat. Maksudnya kalau tadi tu pada dua fi faqrataini saja, tapi pada contoh yang ketiga ni semua potongan-potongan ayat itu mempunyai persamaan pada wazan qafiyah. Contoh, taubati sama dengan haubati, da'wati sama dengan hujjati. Kita tengok balik sajak persamaan bunyi pada akhir ayat dalam 2 rangkaian atau lebih berdasarkan huruf akhir. Maknanya yang sama tu adalah pada akhir ayat, kalimah pada akhir ayat itu sama pada huruf akhirnya. Sajak terbahagi kepada 3 tadi. Ada yang dua-dua ayat berbeza dari segi wazan tapi sama dari huruf akhirnya. Contoh tadi, adabihi, siyabihi, waqara, atwara. Ada pula dua perkataan yang terakhir dalam dua-dua ayat itu sama dari segi wazan. Yang tadilah khalafa, talafa, sama. Wazan dia sama pada dua-dua ayat tu
tidak ada perbezaan. Al-Qulubi wazan dia sama dengan Al-Hurubi. Marfu'ah sama dengan Maudu'ah. Wafa sama dengan Kafa. Sama dengan Al-Hudu'. Dan yang ketiga, perkataan dalam salah satu daripada dua rangkap, keseluruhan perkataan tersebut atau kebanyakannya mempunyai persamaan dengan rangkap yang lain dari segi wazan qafiyah. Maknanya dia sama semua sekali. Satu yang depan taubati sama dengan haubati, sama dengan dakwati, sama dengan hujati. Itu maksud dia. Satu perkataan ni wazan ni sama semua sekali. Dalam semua potongan ayat tu wazan dia adalah sama pada kalimah akhir dia, pada fasilah dia tu sama semuanya. Jawahir lafzuhu, jawazir wa'zuhu, sama. Jawahir, zawajir lafzuhu, wa'zuhu. U'ti munfikan tu u'ti mumsikan. Talafa khalafa. Okey. Kita tengok pada tajuk Al-Jinas, boleh rujuk dalam buku modul terbaik SPM muka surat 135. Al-Jinas an yatashabahal lafzani fin nutqi wa yaktalifani fil makna. Jinas adalah perkataan dua lafaz yang sama pada bunyi dan berbeza pada maksud. Wa huwa naw'ani al-jinas tam mattafaqa fihi lafzani fi umuri arba'ah. Wa hiya naw'ul huruf wa shakliha wa adadiha wa tartibiha ma'a ikhtilafil makna. Wasani al-jinas ghairu tam makhtalafa fihi lafzani fi wahid min umuri arba'ah. Di sini adalah dua perkataan yang sama atau hampir sama. Sebut tadi, dua perkataan yang sama atau hampir sama sebutannya, tetapi berbeza maksudnya. Jinas terbahagi kepada dua. Jinas tam yang sama bentuknya, iaitulah ayat yang mempunyai dua perkataan yang sama pada empat perkara. Sama pada hurufnya, jenis huruf sama, sama pada baris, syaklil huruf, sama pada bilangan huruf, adalil huruf, dan sama pada susunan huruf, tartibil huruf, serta berbeza maksudnya. Manakala contoh yang kedua, berbeza bentuknya, al-jinas ghairu tam, ayat yang mempunyai dua perkataan yang berbeza pada salah satu daripada empat perkara. Berbeza dari segi jenis huruf, berbeza dari segi baris, berbeza dari segi bilangan huruf, dan berbeza dari segi susunan huruf. Kita boleh tengok contoh yang ada dalam jadual ni. Contohnya perkataan Musa, ya. Khallaqa Musa sya'rahu bi Musa. Musa ni kalimah dua-dua ni memang nampak samalah. Cuma dari sudut maksudnya berbeza. Kalimah yang pertama Musa di sini membawa maksud nama orang. Manakala kalimah yang kedua ini adalah pisau cukur. Contoh yang kedua salsabila. Salsabila yang pertama tak sama dengan salsabila yang kedua dari sudut maksudnya. Walaupun dari sudut tulisan, bunyi nampak sama. Sebab tu dipanggil dengan jinas tam. Salsabila yang pertama bermaksud carilah jalan. Salsabila yang kedua bermaksud minuman yang lazat. Sama juga dalam ni Yahya. Yahya yang pertama nama orang, Yahya yang kedua ni bermaksud menghidupkan. Ataupun Ramadan. Ramadana. Ramadan yang pertama nama orang, Ramadan yang kedua bulan. Ataupun Aminuddin. Amin yang pertama nama orang, Amin yang kedua ni sifat. Qaidu tam, kita tengok contoh kebiasaannya. Contohnya seperti ni. Kalau yang berbeza nauk huruf. Fala takhar, fala tanhar. Hujung macam sama tapi dia berbeza di sudut jenis huruf qaf dengan nun di sini. Tamis, tamis. Berbeza. Berbeza dari segi jenis huruf. Kalau berbeza dari segi baris huruf, syakli huruf, al-mar'atu, al-mir'atu, al-jaddu, al-jiddi, khalqi, khuluki. Kalau berbeza dari segi bilang huruf, da'un, dawa'un. Da'un, dawa'. Bagi setiap penyakit da' ada ubat. Likulli da'in dawa'un. Bagi yang berbeza dari segi susunan huruf, contohnya auratina, raw'atina. Ini beberapa tip. Perkara berikut tidak diambil kira dalam menentukan jinas. Domain yang bersambung di belakang perkataan, alif lam di awal perkataan, dan baris akhir perkataan.
huruf alif dan ya. Tiada titik adalah huruf yang sama. Seterusnya kita tengok pada tajuk at-tiba'. At-tiba' an yajtami'a al-lafzu wa didduhu fil kalam wa huwa minal muhsanatil al-badiyyah al-ma'nawiyah. Tiba' ni adalah menghimpunkan lafaz yang sama, menghimpunkan lafaz dan lawannya pada satu perkataan. Iaitulah menghimpunkan dua perkataan yang berlawanan dalam sesuatu ayat. Tiba' merupakan bentuk keindahan makna yang terdapat dalam satu ayat. Ia adalah sebahagian daripada ilmu badi'. Yang qasimut tiba' ila at-tiba' al-ijabi wa at-tiba' as-salbi. Tiba' ni terbahagi kepada dua. Yang pertama tiba' ijabi dan yang kedua tiba' as-salbi. Tiba' al-ijabi wallazi la yakhtalif fihi ad-didani ijaban wa salban. Wa amma tiba' as-salbi ma ikhtalafa fihi ad-didani ijabiyan wa salbiyan. Fakana ahaduhuma musbitan wal akhar manfiyan. Tiba' al-ijabi adalah dua perkataan berlawanan, positif dan negatif. Dua perkataan yang berlawan dalam ayat yang sama. Menggunakan dua perkataan yang berlawanan dalam ayat biasa, perkataan yang berlawanan dalam ayat secara mutlak. Ini contoh tiba' ijabi ni senang dia tidak ada kata nafi. Kalau tiba' salbi, dia ada perkataan positif negatif dalam ayat yang berbeza. Satu ayat bentuk biasa dan satu lagi bentuk nafi. Menggunakan dua perkataan yang berlawanan dalam ayat nafi. Ini dan perkataan yang berlawanan dalam ayat didatangkan secara pasif. Salah satunya sabit dan salah satunya adalah nafi. Kita boleh tengok dalam contoh seperti berikut. Contoh, yuqabbirullahu al-laila wan-nahar. Perkataan lai dengan nahar ni adalah contoh bagi tiba' ijabi. Dua-dua ni, lai dengan nahar ni secara mutlak. Tidak ada kata nafi di sini dan adalah dua perkataan yang berlawanan yang didatangkan dalam satu ayat. Contoh lain, amata ahya, al-mautu al-haya. Ini contoh tiba' ijabi. Kalau contoh tiba' salbi ni, yazharu wala yazharu, al-adu yazharu as-sayyi'ah wala yazharu al-hasanah. Dia datang satu musbit, satu lagi nafi. Ayat yang berlawanan dia tu datang dengan ada perkataan la biasanya. La yazhar, la yastakhfuna, la ya'maluna, kun la takun. Seterusnya tajuk al-muqabalah. Al-muqabalah ni ayyu'ta bimaknaini au aksar summa yu'ta bima yuqabilu zalika tartib. Ayat yang mengandungi dua makna atau lebih, kemudian disebut pula perkataan yang berlawanan dengan makna tersebut secara tertib. Dengan maksud yang lebih mudah, satu ayat mengandungi lebih daripada satu tiba'. Maksudnya muqabalah ni ada lebih daripada satu tiba'. Tiba' tadi tu ada dalam satu kata berlawanan je. Tapi muqabalah ni ada banyak kata berlawanan dalam satu ayat tu. Dan disusun secara tertib. Dengan tertib. Contoh, nahillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Yuhillu, yuharrimu, lahum, alaihim. At-tayyibatu, al-khaba'isu. Kun salihan nafi'an wala takun salihan dharan. Kun wala takun salihan talihan nafi'an dharan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Al-abrar, al-fujjar. Na'im, jahim. Falyadhaku walyabku. Qalilan kasiran. Batinuhu zahiruhu. Ar-rahmah, al-azab. Sadiqun fil yus, aduun fil alaniyah. Sadiqun, aduun, as-sirru al-alaniyah. Lebih jelas kita tengok dalam soalan, contoh-contoh soalan yang biasa keluar lah. Soalan al-jinas. Biasa soalan al-jinas ni ayin lah. Kebanyakannya ayin. Ayin jinas wa nau'uhu. Diminta kita supaya keluarkan manakah perkataan yang merupakan jinas dan nyatakan jenis jinas tu. Ini contoh dia. Sa'ah, jinas tam, damis, jinas ghadut tam. Jinas ghadut tam. Jadi jar, jinas tam. Okey.
Kalau contoh lain, soalan tibak sama juga. Biasa sebab tu kita kena cam betul-betul. Jenis ni mengikut dengan contoh dia. A'rafa ma laka wa ma alaika. Laka alaika. Tibak ijabi. Ma qaddama wa ma akhar. Qaddamat wa akhar. Akharat. Ni nunkiru la yunkiru. Ni tibak salbi. Contoh lain. Ni contoh kalau soalan tu dia minta sekaligus. Mayis. Soalan mayis ni cukup popular. Sebab tu, dan kita kena perlu buat banyak latihan lah untuk menguasai soalan ni. Mayis saja wa tibak wal jinas wal muqabalah fil jumal al-atiyah. Contoh, ja'a sa'idun min ba'id. Ja'a sa'idun min ba'id. Nampak? Jinas di sini. Faliyadhaku qalilan wal yabku kasiran. Qalilan kasiran. Yadhaku wal yabku. Muqabalah. Okey. Al-insan bi adabihi wa siyabihi. Ini nampak dia huruf tadi contoh bagi sajak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kita nampak yang ada kata berlawanan di sini dan satu saja. Al-maut wal hayah. Jadi atibak. Jadi soalan-soalan ni boleh tengoklah dalam contoh latihan yang ada di dalam buku. Kalau soalan ketah 2 yang kebiasaannya keluar bentuk dia macam ni, masil. Sebab tu kita kena hafal paling kurang satu contoh bagi jenis-jenis yang kita dah pelajari tadi. Contoh jinas tam. Dia minta kita buat satu contoh ayat bagi jinas tam. Kena buatlah, kena gunakan contoh yang betul. Shoma Ramadana fi Ramadan contoh. Dia minta kita buat satu ayat atibak, ni umum, boleh buat. Darsut talibu lailan wa naharan. Ataupun dia minta kita buat satu ayat sajak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi itu saja untuk tajuk sajak, jinas, tibak dan muqabalah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.